أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ونويت كما نوى سلفنا الصالح. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وبعد. الحمد لله. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di madrasah ini dapat kita sama-sama menunaikan salat maghrib berjemaah. Dan alhamdulillah juga pada malam ini kita dapat menyambung pembacaan pengajian kitab kita ni, kitab hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada minggu lepas ada sedikit masalah dan alhamdulillah pada minggu ni kita boleh sambung semula insya-Allah. Dan pada malam ini tuan-tuan kita akan masuk hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 ni kalau dalam buku dalam kitab kita ni muka surat 26. Baik. قال المصنف رضي الله تعالى عنه نفعنا اللهم بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. Baik, hadis kita pada malam ini hadis yang ke-7 yang diberi tajuk Islam Agama Nasihat. Islam Agama Nasihat. Kita tengok terjemahannya dahulu. Arti hadis daripada Abi Ruqayyah. Daripada Abi Ruqayyah. Abi Ruqayyah ni gelaran ataupun kita panggil kunyah kepada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Iaitu Tamim bin Aus Ad-Dari. Nama dia ialah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Kenapa dia dipanggil Abi Ruqayyah? Abi Ruqayyah ni ayah kepada Ruqayyah. Ayah kepada Ruqayyah. Kata ulama kerana dia ada seorang anak perempuan nama Ruqayyah, maka diberi nama Abu Ruqayyah. Baik, hari ini kita berkenalan dengan seorang sahabat dipanggil Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim bin Aus Ad-Dari ini ialah seorang sahabat. Ad-Dari itu kata ulama ambil daripada nama tok dia. Ad-Dari, nama dia Tamim. Tamim bin Aus Ad-Dari. Ad-Dari itu ambil daripada nama tok dia. Ada sebahagian ulama kata Ad-Dari itu ambil daripada perkataan Dair. Dair ini maksudnya tempat ibadat.
tempat ibadat orang Masihi, orang yang bukan Islam. Jadi sahabat ini, Tamim Ad-Dari ini, kalau ikut kepada tulisan ulama-ulama berkaitan dengan beliau radhiyallahu taala anhu, dia ni asalnya orang Nasrani, bukan orang Islam. Dan Tamim Ad-Dari ini adalah seorang sahabat yang terkenal dengan satu kisah, satu hadis yang panjang, dipanggil hadis Jassasah. Hadis Jassasah ni kalau ada masa merayak sikit lepas pada ni. Cuma nak sebut pasal Sayyidina Tamim Ad-Dari ini, asalnya dia seorang Nasrani, kemudian dia datang ke Madinah dan dia masuk Islam. Ada yang menyatakan bahawa Sayyidina Tamim Ad-Dari ini masuk Islam pada tahun ke-9, pada tahun ke-9 Hijrah. Dia bersama dengan adiknya pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Dan kata ulama disebut dalam kitab syarah, Syekh Ibnu Ishaq menyebut bahawa Tamim Ad-Dari ini datang ke Madinah, memeluk Islam dan berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kisah Tamim Ad-Dari ni Amba sebutlah sebelum Amba sebut pasal kisah dia yang masyhur ni. Amba ayat dulu kelebihan-kelebihan yang ada pada Sayyidina Tamim Ad-Dari ini. Disebut oleh ulama dalam biodatanya, disebut Sayyidina Tamim Ad-Dari ini adalah seorang yang banyak bertahajud. Bila dia masuk Islam, dia menghabiskan masa banyak bertahajud, dan diriwayatkan bahawa beliau radhiyallahu taala anhu ini khatam Quran dalam satu rakaat. Oh, masya-Allah. Terbanglah kita ni keluar Allah kuliah, kadang-kadang wadduha. Oh, nak habis Quran dah sekali jauh. Jadi diriwayatkan begitu. Dan diriwayatkan juga bahawa beliau ini pernah membaca pada waktu malam ayat am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at, ayat berkaitan dengan orang yang melakukan dosa. Diulang-ulang ayat itu sampai subuh, ayat itu. Gitu memang para sahabat itu ramal gitu. Ada seorang lagi sahabat yang disebut dalam kitab Fadailul A'mal oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Ada seorang sahabat, dia baca ayat wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, surah Yasin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Kita baca salamun qawlan min rabbir rahim, tu cerita ahli syurga tu. Salamun qawlan min rabbir rahim tu adalah ucapan sejahtera daripada Allah kepada ahli syurga. Salamun qawlan min rabbir rahim. Ayat lepas tu wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, tu cerita ahli neraka. Maka dia bila baca ayat wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ni teriak pula, diulang sampai subuh ayat tu. Itu bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim membaca Al-Quran. Baik, dan disebut juga banyaklah kelebihan-kelebihan yang ada pada Sayyidina Tamim Ad-Dari ini. Dan Sayyidina Tamim Ad-Dari juga diriwayatkan bahawa asalnya dari Palestin, di bumi Syam, Palestin. Okey, baik. Cerita sahur Sayyidina Tamim Ad-Dari ini disebut dia terkenal dengan satu hadis, dipanggil hadis Jassasah, di mana pada waktu beliau masuk Islam ini, dia pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menceritakan satu peristiwa yang pernah berlaku kepada dia sebelum dia masuk Islam. Diceritakan oleh Tamim Ad-Dari, Sayyidina Tamim Ad-Dari ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, sebelum ini saya dan sahabat-sahabat saya telah berlayar di lautan, dan kami telah sesat. Di tengah laut itu kami telah sesat, dan akhirnya kami terdampar di sebuah pulau. Sesat di lautan itu, akhirnya dibawa oleh ombak sampailah ke satu pulau. Dan di pulau itu kami telah bertemu dengan satu makhluk yang pelik. Abu Laikah dah cerita ni, hadis panjang. Ni pada waktu dia mula-mula jumpa dengan Rasulullah, dia masuk Islam, dan dia ayat cerita ni. Dan saya telah bertemu dengan makhluk yang pelik, kami telah bertemu makhluk yang pelik yang dipanggil dengan Jassasah. Jassasah ni disebut bahawa binatang yang berbulu tapi boleh kecek. Binatang yang berbulu tetapi boleh kecek. Dan kami tak tahu kok mana depan, kok mana belakang, tak tahu. Pelik je benar, tapi boleh kecek. Bila dia boleh kecek, dia cerita, dia royak kepada kami, dia suruh kami
pergi ke dalam kawasan pula itu, masuk dalam satu gua. Maka kami pun pergi. Saya ringkas cerita ni, hamba ringkas cerita ni, ceritanya panjang sebenarnya. Maka bila masuk dalam gua tu, masuk ke dalam gua itu, dan di situ dia melihat ada satu makhluk yang dirantai. Ada satu makhluk yang dirantai. Maka mula-mulanya dia kata berapalah, peliknya gua ni takutnya, main takut gitu. Akhirnya mereka memberanikan diri untuk bertanya. Tak ada apa-apa, kawan tu dulu tanya mu ni daripada mana? Maka dia ayatlah, kami ni daripada belah-belah tanah Arab. Dan ditanyalah beberapa soalan. Soalan yang pertama ni, hok kena rata tu tanya, dia dah lah masuk gua dia dengan sahabat-sahabat dia masuk dalam gua dan bertemu dengan satu makhluk yang dirantai. Bertemu dengan makhluk yang dirantai, kemudian makhluk itu manusia lah tu makhluk itu adalah manusia yang dirantai. Tanya dia kata pasal satu kurma di Baisan. Ada satu tempat Baisan. Ditanya tentang kurma di Baisan. Maka kami menjawab, kata Sayyidina Tamim Ad-Dari, kami menjawab nak tanya pasal apa kurma. Dia tanya berbuah lagi ke tak berbuah. Jawabnya berbuah lagi. Ya, kurma di Baisan itu masih berbuah. Maka kata yang dirantai itu tak lama lagi dia akan tidak berbuah. Lepas itu ditanya pula, bagaimana pula keadaan satu tasik nama Tabariyah. Satu tasik nama Tabariyah. Lepas tu dia ditanya, apa yang kamu maksudkan? Ada air lagi ke tak ada air? Dia kata ada lagi air. Tak lama lagi air itu akan tidak ada. Lepas tu tanya pula soalan tentang satu mata air. Dipanggil mata air Zughar. Ainul Zughar. Katanya Tamim Ad-Dari, air itu masih digunakan oleh penduduk di kawasan itu. Kemudian dia tanya satu soalan yang terakhir, Pak ni ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tak di kalangan kamu, di tempat kamu itu muncul seorang lelaki yang mendakwa dia itu Rasul? Ada ke tak ada? Maka kata Tamim Ad-Dari, masa itu dia tak masuk Islam lagi. Dia kata, ya, ada seorang lelaki di Mekah mendakwa dia tu adalah Rasul dan dia telah diperangi oleh kaumnya sendiri. Selepas itu barulah kawan tu dirantai itu ayat, dia kata aku adalah Masihud Dajjal. Aku adalah Masih Ad-Dajjal, Dajjal hak akan turun di akhir zaman. Aku adalah Masihud Dajjal dan tak lama lagi aku akan keluar. Dan sebab benda-benda yang berayat ni, tak lama lagi aku akan keluar. Dan aku akan jalan di semua satu dunia ni. Aku boleh pergi ke mana-mana sahaja. Aku tak boleh masuk Mekah dan Madinah sahaja. Mekah dan Madinah aku tak boleh masuk. Hak lain semua boleh masuk belakang. Maka dia pun dengar begitu. Mereka pun berundur belakang, meninggalkan tempat itu dan berlayar semula balik kampung dia. Barulah dicari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya bertemu dengan Rasulullah, masuk Islam. Dia pun ayat cerita ni. Dan Rasulullah pun panggil semua sahabat. Dan Rasulullah berdiri di atas mimbar, panggil, dia kata, aku nak himpunkan kamu pada hari ini sebab aku nak ayat kepada kamu cerita Tamim Ad-Dari. Aku sangat takjub dengan cerita dia kerana Tamim Ad-Dari ini telah membenarkan apa yang aku sebut kepada kamu sebelum ini, bahawa negeri Madinah ini tidak boleh dimasuki oleh Dajjal. Negeri Madinah ini Rasulullah ayat dah tidak boleh dimasuki oleh Dajjal. Jadi apa yang disebut oleh Sayyidina Tamim Ad-Dari itu, kata ulama, dipanggil riwayatul akabir anil asaghir. Riwayat orang yang lebih tinggi diambil daripada orang yang lebih rendah. Maknanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah Sayyidina Tamim Ad-Dari, sedangkan Rasulullah ini kedudukannya lebih tinggi daripada Sayyidina Tamim Ad-Dari. Jadi itu namanya riwayat al-akabir minal asaghir, kata ulama. Semuanya beginilah juga. Tuan-tuan ni semua tok guru belaka. Tuan-tuan ni semuanya tok guru belaka. Jadi hamba ni orang yang lebih muda ataupun lebih tiada ilmu, maka hamba belajar dengan tuan-tuan, hamba pun meriwayatkan hadis. Hamba pun meriwayatkan hadis. Jadi hamba yang rendah ini meriwayatkan hadis daripada gitu kan? Betul dah. Diriwayatkan daripada orang yang lebih tinggi. Itu dah rasanya. Takut silap. Betul lah tu. Baik. Jadi itulah sebuah ringkas berkait dengan Sayyiduna Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu.
Maka ceritanya lagu mana pada malam ini? Kata Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kata guru kami, kata guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad bin Amran hafizahullah ta'ala, nasihat di sini bukan bererti nasihat yang kita biasa faham itu. Kita berharap nasihat ni maknanya kita wayak pada orang, mu ni kena buat perangai molek, mu ni jangan tinggal semaya, awak ni kena tutup aurat. Dah, itu nasihat. Jadi betul, ini pun termasuk kalimah ad-dinun nasihah yang disebut dalam hadis ini, termasuk nasihat yang dimaksudkan kita beri nasihat kat orang itu. Itu termasuk. Cuma kata guru kami Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad bin Amran hafizahullah ta'ala, nasihat ini mempunyai makna yang lebih luas, iaitu nasihat maknanya ketelusan, ikhlas. Ketelusan. Ad-dinun nasihah maknanya agama itu adalah ketelusan, adalah ikhlas, suci. Kita biasa baca ayat Quran, dibaca oleh Tuan Imam tadi, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Nasuha ni maknanya taubat yang benar-benar suci, yang mana kita tak akan kembali dah kepada dosa. Jadi bila kita kata agama ini adalah nasihat, maknanya ketulusan, maka kita lebih mudah untuk memahami hadis ini. Nak faham agama ini adalah nasihat, memberi nasihat itu pun sama. Boleh juga, cuma kena ta'wil sikit, kena hurai sikit panjang. Dan kata guru kita juga, kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, an-nasihah ni ambil daripada, sama ada dua perkataan, sama ada dia berasal daripada perkataan an-nush, nun bagi depan, ataupun an-nasih, nun bagi atas. An-nush ataupun an-nas. Jadi bila disebut an-nush, maka dia membawa makna sepengah saat ni, bersih, suci. An-nush, ad-dinun nasihah maknanya agama itu bersih dan suci. Agama itu nasihat. Nasihat itu maknanya ketulusan dan suci. Ataupun diambil daripada an-nas. An-nas ini maksudnya ialah jahit. Ambil daripada kalimah jahitan. Ini yang bertengok dalam syarah yang ditulis oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fathul Mubin. Dia sebut menjahit. Jadi seperti orang memberi nasihat kepada orang ni, seperti dia beki balik benda yang wasak pada orang itu. Jadi seperti seorang tukang jahit ni, masuk jarum, masuk benang, ikat betul semula. Itulah kerja orang yang memberi nasihat. Dia cuba mencantumkan balik benda yang telah payah, benda yang sudah kuno, orang ni dah rosak dah, dia beki balik. Itu makna agama itu an-nasihah. Dia disebut oleh ulama bahawasanya ad-dinun nasihah juga memberi erti bahawa hampir kebanyakan daripada agama ini berkait dengan nasihat. Hampir keseluruhan daripada agama ini adalah berkait dengan nasihat, menasihati antara satu sama lain. Seperti kita kata al-hajju arafah. Ada satu hadis Rasulullah SAW kata al-hajju arafah. Haji itu ialah Arafah. Arafah itu maksudnya apa? Ibadat utama yang dilaksanakan dalam haji ialah wukuf di padang Arafah. Itu maksudnya. Bukan kata ibadat haji ini hanya Arafah sahaja. Tak. Tapi ayatnya antara perkara yang utama dalam ibadat haji itu ialah wukuf di Arafah. Sama dengan hadis kita pada malam ini. Ad-dinun nasihah, antara perkara utama di dalam agama kita ialah an-nasihah. Baik. Kemudian ditanya, kami bertanya untuk siapa? Bila dikatakan ad-dinun nasihah, maka kami pun tanya untuk siapa? Untuk siapa? Ni kata ulama. Kata ulama, Rasulullah SAW membiarkan para sahabat berfikir, dan Rasulullah memberi masa untuk mereka bertanya balik. Maknanya Rasulullah beri satu statement ad-dinun nasihah, dan Rasulullah pun diam. Maka para sahabat pun tertanya-tanya, maka sahabat pakai tanya balik. Nasihat kepada siapa? Gitu. Kami bertanya untuk siapa? Baginda menjawab, untuk Allah. Nasihat untuk Allah. Jadi kalau kita faham bahawa nasihat dengan kalimah menasihati, maka menasihati Allah itu lagu mana?
Lagu mana kita nak menasihati Allah? Allah tidak berhajat kepada nasihat kita. Maka kata guru kami Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad bin Amran, lebih mudah kita nak faham hadis ini bila kita terjemahkan nasihat itu dengan makna ketelusan, keikhlasan. Jadi bawah tadi tulis nasihat untuk Allah, maksudnya beriman dengan Allah. Bawah tu tulis beriman dengan Allah, iaitu mengakui dengan sebenar-benarnya bahawa Allah Maha sempurna dan tidak ada sekutu baginya, dan hendaklah mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itu maknanya nasihat kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sejauh mana kita taat pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa erti bahawa kita ni orang yang nasihat lillah, taat pada Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian sambungnya kitabnya, disebut li kitabihi wa li kitabihi, dan nasihat kepada kitabnya. Apa makna nasihat kepada kitabnya? Ditulis bawah tu, untuk kitab Allah, maksudnya percaya dengan sepenuh hati bahawa Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibaca dan dikaji. Jadi sekiranya kamu ni nak menasihati kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena baca dan kita kena faham, kita kena kaji kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dia. Serta diamalkan segala kandungannya, dan kita kena amalkan segala apa yang ada di dalam Al-Quran itu, dan hukum-hukum yang tersebut di dalamnya. Itu makna kita nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dan rasulnya, wali rasulihi, dan rasulnya. Apa makna nasihat kepada rasulnya? Maknanya untuk rasulnya, maksudnya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah percaya dan mengikut segala perintah serta menyebarkan kepada orang lain. Mengikut segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menyebarkan apa sahaja yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain. Begitu cerita. Katanya guru kami, an-nasihatu li Rasulillah ni maksudnya ialah kita kena jadikan Rasulullah ini yang nombor satu, manusia yang paling kita sayang, manusia yang paling kita sayang, manusia yang paling kita cinta, manusia yang menjadi kata-kata idola, orang yang kita ikut, orang yang memang kita puja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih kepada baginda lebih pada yang lain. Baik. Dan lagi wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin, dan untuk pemimpin-pemimpin. Apa makna untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin? Maksudnya ialah menolong mereka atas perkara-perkara yang benar dan taat setia kepada pemerintahannya yang adil. Nasihat kepada pemimpin ni maknanya ialah kita taat setia kepada pemimpin. Sebab itu kata guru kami ni bukan seorang lah, bukan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad bin Amran sahaja, bahkan guru-guru kami yang lain yang di Azhar dulu pun pernah sebut bahawasanya kita tidak boleh mengangkat senjata kepada pemimpin Islam. Pemimpin, kalau dia tu orang Islam, kalau dia tu orang Islam, orang yang beriman, maka kita tidak boleh mengangkat senjata, maknanya perang dengan pemimpin Islam walaupun dia zalim, walaupun dia adalah seorang pemimpin yang zalim. Oleh kerana dia ini adalah seorang pemimpin Islam, maka kita kena nasihat. Kita kena nasihat. Begitu kata pesanan guru-guru kita. Dan hendaklah menasihatikan mereka itu supaya tidak terlalai dalam menjalankan pemerintahannya mengikut hukum-hukum Allah. Sekiranya pemerintah ataupun pemimpin-pemimpin kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena tegur dan kita kena nasihat. Kita kena nasihat dengan baik. Itu pesanan daripada guru kita. Kata guru kita juga, nasihat kepada pemimpin ini sama dengan nasihat kita kepada orang lain.
Lagu mana? Sebagaimana kita tidak boleh membuka ataupun kita nak beri nasihat pada orang ni, sesama kita ni, kita tak boleh beri nasihat depan orang lain. Kita tidak boleh memberi nasihat di hadapan orang-orang lain. Sebab apa tidak boleh? Sebab takut dia akan malu. Sebagaimana dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila dia nak beri nasihat, Rasulullah tidak sebut nama. Banyak hadis-hadis Nabi SAW, Rasulullah tidak menyebut nama, tapi Rasulullah akan kata, ma balu aqwamin, apa keadaan satu kaum ini, la yufaqihuna jiranahum, atau kama qala Rasulullah SAW, kenapa keadaan satu kaum ini yang tidak mengajar jiran-jiran mereka, tidak mengajar jiran-jiran mereka, tak sebut kabilah mana, tak sebut kaum gapo, tetapi kabilah itu faham. Orang yang kena tu, orang yang makan cili itu, dia rasa pedah, dia faham. Jadi kata guru kami, Bani Asy'ariyah, puak-puak Asy'ariyah itu berasa, sebab puak dia yang alim, puak dia yang banyak ilmu, tapi Rasulullah tak sebut. Rasulullah SAW tidak menyebut dan tidak membuka. Begitulah juga kita dengan para pemimpin, kita tidak sebut. Kalau kita nak nasihat, maka kita nasihat sebut orang lain, maknanya kita tidak buka keaiban dia, kita kecek. Oh, payah mana kecek ke mana? Masya-Allah. Kata guru kami ada seorang ulama yang sudah meninggal dunia beberapa 10 tahun lepas lah, lebih kurang kali. Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti ini, dia adalah seorang ulama yang dia tegur pemimpin ini. Dia tegur pemimpin-pemimpin, tak pernah tegur depan orang. Dia hanya tegur pemimpin di tempat yang tertutup. Bahkan ada di kalangan masyarakat yang menganggap Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti ini radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah seorang ulama yang mengampu pemimpin. Sebab dia tidak rajin kata uduh kepada pemimpin di hadapan orang ramai, tak rajin ayat. Dia tetapi mengikut ulama-ulama yang masih ada pada hari ini. Dia sebut bila duduk dalam majlis yang kita kata tidak ada orang, maka dia akan beri nasihat. Dia akan beri nasihat kepada pemimpin dengan nasihat yang sangat keras. Tapi tidak dibuat di hadapan orang. Dan guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad bin Amran hafizahullah taala pernah ayat cerita, ada seorang ulama di Syria. Ada seorang ulama di Syria ni, dia ulama juga, orang alim. Orang tanya dia pasal serban. Tanya pasal serban. Tanya ni serban orang ke apa? Anak murid dia tanya, ni serban orang macam mana? Ni dia kata ni serban orang fiqh. Ulama fiqh pakai serban gini. Ni hafiz Quran, ni ulama hadis. Kemudian ada satu style serban, style lilit yang dipakai oleh Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti ni. Dia ada lilit, cara lilit dia. Dan jangan kita tengok ulama-ulama lain pakai gitu. Dia kata, hak ni pula lagu mana? Dia pun jawab, hak ni pula ulama pengampu kerajaan, ulama pengampu pemimpin. Jawab gitu. Bila dia ayat gitu dengan cepat, dia ayat dengan ni spontan gitu ya, keluar daripada begitu. Maka pada malam itu mimpi jumpa dengan Rasulullah. Ulama, sebab dia orang saleh. Ulama ni dia orang saleh, orang yang baik. Dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam mimpi itu dia tengok Rasulullah duduk dengan para sahabat. Ramai-ramai semua pakai serban serupa dengan Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Pakai begitulah. Oh, masya-Allah. Maka dia fahamlah dia telah buat satu kesilapan. Dia sebut telah buat satu kesilapan. Jadi bila dia sedar daripada mimpinya, daripada tidurnya, maka dia pergi bertemulah dengan Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti dan dia minta maaf. Itulah dia seorang ulama yang hebat. Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti ni dia pernah sebut,
hadis Nabi SAW, kalimatu haq inda sultanin jair. Jihadul akbar, jihad yang paling besar ialah kata-kata yang benar di sisi pemerintah yang zalim. Kalimatu haq inda sultanin jair maknanya kalimah yang benar di sisi pemerintah yang zalim. Apa maknanya? Di sisi ni maknanya bila kita duduk dekat dengan dia, kita royak depan dia, kita royak dekat dia. Tu apa yang dibuat oleh beliau. Masya-Allah. Baik, tu dia cerita ulama lagu mana. Baik, mengikut hukum-hukum Allah, sekiranya mereka berlaku zalim. Tu dia ayat tu. Sekiranya mereka itu pemimpin-pemimpin berlaku zalim, hendaklah nasihatkan mereka dengan cara yang baik. Sebagaimana yang kita sebut tadi. Dalam Al-Quran disebut juga tuan-tuan. Di dalam Al-Quran disebut juga Nabi Musa AS. Nabi Musa AS ni Allah suruh pergi jumpa dengan Fir'aun. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa pergi dakwah Fir'aun. Fir'aun ni paling jahat lah dia. Paling jahat sebab dia mengaku sebagai Tuhan. Apa kata Fir'aun? Apa kata Nabi Musa? Allah kepada Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah kamu Nabi Musa dan Nabi Harun kata kepada Fir'aun itu dengan kata-kata yang lembut. Mudah-mudahan dia ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun memang tak terima apa sudah, tetapi itulah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Baik. Dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan seluruh pengikutnya, wa amatihim, nasihat juga kepada seluruh manusia yang lain. Maka kena juga kita beri nasihat kepada semua orang-orang lain yang ada di sekeliling kita. Baik. Jadi kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, mungkin ada dalam kitab ni, bahasanya ada, disebut man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, mungkar, dosa, maka dia kena ubah kemungkaran itu, tak boleh biar. Ubah dengan mana? Dengan tangan. Tu cara yang pertama, dengan tangan. Dengan tangan ni apa maksud kata ulama? Dengan kuasa. Jadi adakah kita berkuasa untuk menyekat kemungkaran yang berlaku di depan mata? Tengok keadaan lah. Sekiranya kemungkaran itu dilakukan oleh orang di bawah tanggungan kita, memang kita boleh bertindak dengan tangan. Hak buat mungkar itu ialah anak-anak kita, ataupun orang di bawah jagaan kita, orang di bawah tanggungjawab kita, maka kita boleh bertindak dengan tangan, dengan kekuatan. Tapi sekiranya anak orang lain, boleh ke tak kita buat? Boleh ke tak kita nak pergi watai benda apa anak orang? Tidak boleh. Maka kena guna cara yang kedua, iaitu binisan, dengan lidah. Dengan lidah kena nasihat. Katanya guru kita dulu, sekiranya semua umat Islam ini pakat beri nasihat berlaku, mengamalkan nasihat dengan lisan ini, katakanlah seorang perempuan yang membuka aurat, tubik daripada rumah, dia tidak pakai aurat, dia tidak memakai pakaian yang betul, dia membuka aurat. Baik, dalam rumah sebelum tubik lagi tu ngepek dah mak dia, ayah dia duk ngepek bapa duk pakai lagu ni, mak bapa duk gini ni contoh. Maka dia duk dengar tu, ya tak cara tubik juga. Contoh, tubik luar daripada rumah, jumpa orang tepi jalan, tegur selalu, apa pakai lagu ni? Tak baik lagu ni. Dia pun, ya, aku nak pakai gini, aku pakai. Pergi lagi jalan boleh 2, 3, 4 langkah, jumpa pula orang lain, tegur pula, mak, apa buat aku ni? Boleh 4-5 orang boleh lagu tu kan? Boleh 4-5 kali jumpa orang, pakai tegur belakang, klik semula dia. Itu sekiranya umat Islam menghidupkan ad-dinun nasihah. Maknanya menghidupkan suasana, menegur. Tapi kita lah ni berat nak tegur, takut mikir lagu mana kalau orang nak lamakan jadi gitu, lamakan jadi gini. Maka berlakulah apa yang berlaku pada hari ini. Kita payah untuk menyekat kemungkaran yang berlaku. Dan last sekali kita mengamalkan dah tak boleh dengan lisan,
maka kita amalkan dengan hati, maknanya kita membenci benda yang dibuat itu. Benda kemungkaran yang dibuat itu kita benci. Moga nak tegur tak boleh dah, nak puasa tak ada. Maka kita tegur dengan hati, kita kata aku benci kemungkaran ini, tak sah. Baik seluruh pengikutnya. Dan kata ulama juga, sekiranya kita nak tegur orang ni, sekiranya kita nak menegur orang, kalau nak supaya teguran itu berkesan, kita dulu kena buat. Kita dulu kena buat nasihat itu. Contoh kita nak royak kepada anak-anak kita ataupun kepada orang-orang mana-mana orang yang kita nak beri nasihat, nak suruh dia mari masjid. Kita dulu kena mari masjid, baru benda tu berkesan. Kalaulah kita nak suruh orang tu mari masjid, kita sendiri pun tak mari masjid, maka sangat tidak berkesan. Itu memang disebut oleh ulama lisanul hal afsah. Lidah keadaan itu lebih petah, lebih tajam, lebih fasih. Manusia menilai dengan perangai. Manusia lebih melihat kepada perangai manusia. Jadi kalau orang itu royak saja, dia kecek-kecek saja, sedangkan dia tidak buat, maka dia tidak memberi kesan apa-apa. Ada satu kisah tuan-tuan. Banyak cerita dalam ni. Kisah Hasanul Basri. Banyak dah Hasanul Basri ni tak ingat. Banyak dah di sini ni. Syekh Hasanul Basri ni apa dengar daripada mulut ya? Dengar daripada guru kita dulu ayat cerita. Hasanul Basri ni, Sayyidina Hasanul Basri ni seorang ulama tabi'in. Dia terkenal dengan kebolehannya berkhutbah. Ayat dah berkhutbah. Dia khutbah berapa pun, katakanlah dia berkhutbah, wahai manusia, bersedekah, maka semua orang yang dengar khutbah dia tu akan bersedekah. Power dia. Wahai manusia, solatlah berjemaah. Semua orang dalam masjid tu kalau dengar khutbah dia tu akan solat berjemaah. Nak ayatnya bisanya dia, mulut dia tubik tersebut putih tu habis hari itu. Maka ada seorang hamba mari bertemu dengan Sayyidina Al-Imam Hasanul Basri ni. Mari jumpa dan dia ayat, wahai imam, boleh ke tak hari Jumaat minggu depan ni royak pasal memerdekakan hamba. Sebab dia hamba, dia nak merdeka. Bila Sayyidina Hasanul Basri, Al-Imam Hasanul Basri sebut pasal memerdekakan hamba, tuai pada hamba tu dengar, maka dia akan bebaskan lah. Tak? Dia royak gitu. Boleh ke tak royak minggu depan ni kena royak pasal memerdekakan hamba. Bila begitu Sayyidina Hasanul Basri dengar, baik. Tapi bila tengok pada minggu depan, tengok tak royak. Naik mimbar hari Jumaat, naik ke atas mimbar berkhutbah, kecek pasal benda lain. Terahlah kawan tu. Terah kawan tu buat apa? Sebab kawan ni Al-Imam Hasan Basri tak sebut pun berkaitan dengan Allahumma salli wa sallim memerdekakan hamba. Begitulah minggu depan dia tunggu tak royak juga. Minggu depan solat lagi tak royak juga. Sampai bulan depan tak royak sampai sudah tak royak. Tak royak sampai sudah ni dia pun atau Al-Imam Hasanul Basri ini sudah lupa pesan aku supaya sebut berkaitan dengan benda ni. Selepas tahun barulah Al-Imam Hasanul Basri ini naik ke atas mimbar dan berkhutbah royak pasal memerdekakan hamba. Bila dia royak begitu, maka hamba tadi dimerdekakan oleh tuannya. Sukalah dia. Suka dia, Allah sukanya Allah bebas aku. Dia pergi jumpa dengan Imam Hasanul Basri. Dia royak, wahai imam, kenapa baru hari ni royak? Aku saya tak lepas lagi. Apa jawab dia? Jawapannya ialah, pada waktu mu royak dulu aku tidak ada hamba. Maka aku kumpul duit tiap-tiap hari, kumpul duit sikit, cukup duit aku beli seorang hamba. Lepas aku beli seorang hamba, aku merdekakan dia. Lepas merdekakan dia, barulah aku kecek tajuk merdekakan hamba. Poinnya, sebelum buat sesuatu, sebelum memberi nasihat, kita kena buat dulu, barulah berkesan. Baik, kesimpulan hadis. Islam mengajar manusia untuk kebaikan. Ad-dinun nasihah. Islam mengajar manusia untuk kebaikan. Yang kedua, ajaran Islam adalah dari Allah dan Rasulnya. Lillahi wa li kitabihi. Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi. Yang ketiga, setiap orang hendaklah sentiasa memberi nasihat dan berdakwah. Ini kerja kita.
Mulut ni biar rajin beroyak. Rajin beroyak, memberi nasihat. Jangan lok kemungkaran berlaku dalam anak beranak kita, berlaku dalam rumah tangga kita. Royak, biar kita tak suka pun tak apa. Tapi lama-lama kita akan jadi pandai untuk bercakap, pandai untuk memberi nasihat. Baik, yang keempat, nasihat-nasihat yang baik hendaklah diikuti. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ayyuhal Walad, dia kata apa? Maksudnya nasihat, memberi nasihat itu senang. Hak susahnya kan apa? Nak terima nasihat susah. Nak menerima nasihat tu payah. Masalahnya sebenarnya ialah menerima nasihat. Untuk memberi nasihat ni senang ya. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Nasihat-nasihat yang baik hendaklah diikuti. Ni apa ya? Yang kelima, orang-orang yang tidak mengikut nasihat akan binasa. Tidak mengikut nasihat-nasihat yang baik, maka dia akan binasa. Mudah-mudahan kita ni jadi orang yang mengikut nasihat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami ni orang yang bila dengar benda yang baik, al-qawla ni maksudnya Al-Quran ataupun hadis ataupun benda-benda yang baik, nasihat-nasihat yang baik, jadilah kita ni orang yang mengikut nasihat. Fayattabi'una ahsanah, yang paling baik. Baik, rasanya cukuplah setakat itu dulu. Dah, insya-Allah kita sambung semula pula hadis yang ke-8. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang lemah daripada kelemahan hamba sendiri. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.